Okay, nice. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay, so sebelum kita bermula, sebelum Nana invite kita punya speaker, link ni ke semua kawan-kawan yang lain. Hari Raya ni kan, akan berbicara sedikit berkenaan dengan emas. Raya-raya juga, emas tu sebahagian daripada kita punya aset simpanan yang perlu kita ada. Syawal untuk sebelum tu minta klik link lucky draw. Nak minta klik link lucky draw tu, lepas tu share kat kawan-kawan, dapat ilmu malam ni. Cuma Nana nak tahu feedback macam mana dengan ada tersekat-sekat ke, boleh bagi feedback sikit tak? Tak dengar sound. Aset simpanan yang perlu kita ada. Tak berapa nak okey ni nampaknya ni. Tak ada suara tak? Sekejap Nana rasa line tak berapa nak okey.
Okay, selamat malam Cik Syawal. Cik Syawal dengar suara Nana tak? Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah dengar, Senawang clear. Okey. Tu masing-masing semua dah sebut clear dia tu. Okey lah tu. Semua dengar ke suara Nana? Cik Syawal dengar suara Nana clear dengar okey. So kita mulakan dia agak lag sikit nampaknya tu. Kita akan mulakan malam ni, tapi sebelum ni, okey, malam ni tajuk yang Cik Syawal. Yes. UIAM Ijazah Sarjana Muda Sejarah dan Tamadun 2006. Lama juga dah start, aktif dalam platform sebagai peneliti di Public Goal, orang, pengalaman 2 tahun dalam dunia perbankan, kini bertugas sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta dan juga seorang penulis buku Dinar Dirham versus Wang Kertas. So nanti ni kita boleh minta Cik Syawal untuk buat review sedikit tentang buku Dinar Dirham versus Wang Kertas ni. Mana tahu kita dapat ilmu sikit kan. Okey, Cik Syawal boleh mulakan ke? Boleh. Sekarang berapa orang? 70 orang. 70 orang. Okay. Baru dengar tapi putus-putus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dengar apa yang saya sampaikan ni, yang saya tengah cakapkan ni, boleh komen dulu, dengar sebab saya baca tuan-puan punya komen kat sini. Kalau dengar, just tulis je, dengar clear, jelas. Dan tuan-puan boleh tulis tuan-puan daripada mana. Okay. So sebelum kita start, saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Salam Syawal daripada Syawal. Okay, semua dengar clear dah tu. So tuan-puan, benda pertama sekali, sebelum kita nak mulakan, kita nak melangkah, kita nak bergerak, tuan-puan kena share dulu live ni. Share dan juga share link tersebut supaya nanti ramai lagi kawan-kawan kita, klien-klien kita, mereka pun barangkali ada potensi untuk menang emas malam ni. Siapa tahu dekat sini ada 65 orang, 70 orang. Okay, kalau kita dapat, last time saya buat dekat Sunway, saya achieve 300 orang dalam satu masa, 300 lebih. Ini kalau dapat achieve 400, dapat 500, mungkin saya bagi buku ni secara percuma. Mungkin Nana nanti dia at the end of the session, Nana boleh buat satu lagi lucky draw. Saya bagi buku ni secara percuma pada orang tersebut. Okay. Tapi dia mesti ada lah, dan dapat achieve 400 hingga 500. Okay, baik. So share lagi. Teruskan share, ada 75 orang. Baik. So apa yang kita akan sembangkan pada malam raya kedua ni, okay, so raya pertama je kita boleh beraya sebenarnya, raya kedua dah tak boleh. Tadi saya tengok berita, raya kedua polis datang rumah, berita TV3, polis dah mula serbu rumah-rumah dekat Kelang, sebab saya duduk Kelang, polis masuk rumah. Dia tengok siapa-siapa yang ada buat jamuan raya, ada orang datang, memang dia akan serbu dan dia akan saman. So raya kedua ni memang tak ada raya lah. So tahun ni kita punya raya kita adalah raya dalam keadaan sederhana. So bila raya dalam keadaan sederhana, semua sepatutnya duit, kewangan, dana yang kita gunakan untuk raya, kita boleh preserve dana tersebut dalam bentuk emas. Sepatutnya begitu. Tapi kalau tuan-puan, raya tahun ni, dana yang sama masih lagi berjalan, sama macam tahun lepas, mana kata PKP ni macam tak ada function. Maksudnya ada masalah pengurusan kewangan dalam diri kita. So that's why tuan-puan kena duduk dengar elok-elok apa yang saya nak sampaikan ni. Okay, so tajuk kita adalah ada apa dengan emas lah. So kita akan sembang sikit pasal ada apa dengan emas. Saya bukanlah nak mengajar, kita share. Bila kita share, kita kongsi,
Moga-moga ada orang yang sedang tonton saya ni ada lebih pandai, lebih bijak, doktor, pensyarah, profesor daripada saya. Dan mereka pun buat kajian yang lebih mendalam tentang emas, perak, dinar, dirham. Dan tuan-puan mungkin sekiranya saya ada salah tersilap, tuan-puan boleh tegur saya tak ada masalah, saya boleh terima. Dengan syarat tuan-puan tegur cara elok lah. Kalau tegur cara elok, saya terima cara elok. Tegur cara tak elok, saya terima. Tapi dia lain sikit. Okay, next. Okay, so ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan sembangkan lah. Ini preview mana kata kandungan yang kita akan kongsikan sepanjang live kita ni lebih kurang 45 to 1 hour lah, 45 minit hingga 1 jam. Okay, so saya akan sentuh sikit ada apa dengan emas. So kenapa emas, tips beli emas terbaik, kemudian bagaimana nak jadi pelabur yang sentiasa senyum. Emas menjunam kita senyum, emas naik to the moon pun kita senyum. Kemudian ada satu part nama dia Mari Berhibur. Yang ni memang khas. Saya punya seminar je ada. Saya ajar macam mana kita nak bergelak ketawa. Yang seterusnya saya nak cerita sentuh sikit tentang hakikat sebenar emas. Hakikat sebenar emas ni adalah satu tajuk yang agak berat dan agak intens. Dia agak berat lah. So those yang not ready dengan benda-benda macam ni, dia mungkin akan rasa macam saya ajar satu teori konspirasi. Macam tu lah. But then, it's up to you. Kalau awak rasa saya ajar satu teori konspirasi, prove me wrong. Buktikan yang saya salah. That's it. Dan saya akan terima pendapat tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan sekadar kata saya ni pengamal teori konspirasi, but then you tak ada facts untuk lawan saya tak terima lah. So hakikat sebenar emas ni dia agak intense sikit lah, dia agak berat sikit topik dia. Ada apa dengan public group, public goal group, yang ni saya akan cerita sikit tentang company kita punya syarikat lah. Okay, boleh next. Okay tuan-puan tengok gambar tu scam. Tuan-puan, untuk elakkan tuan-puan di scam malam ni, mungkin tuan-puan ada orang share live ni, tuan-puan tengok, tuan-puan pun takut kena scam sebab kita jual emas kan. Emas ni dia tak ada jual RM2-3. Paling murah emas pun 0.5 gram RM160. 0.5 gram emas RM999. So macam mana tuan-puan nak elakkan tuan-puan kena scam malam ni? Nak elakkan, pertama saya bagi 5 tips, 5 langkah. Yang pertama, tuan-puan pergi ke Bank Negara Malaysia punya website. Tengok dekat situ periksa alert list dan blacklist. Alert list dan bukan alert list, watch list. Yes, watch list. Watch list dan blacklist. Ada dua, pergi tengok watch list dengan blacklist. Syarikat-syarikat scam yang disenaraikan oleh Bank Negara Malaysia. Kalau tuan-puan jumpa nama public goal, screenshot hantar kat saya. Saya bagi 1,000 kat tuan-puan. Boleh rekod apa yang saya cakap ni. Kalau tuan-puan ada nampak public goal, scam, screenshot hantar kat saya. Okey, itu yang pertama, Bank Negara Malaysia. Yang kedua, tuan-puan boleh pergi ke mana-mana arah nupus. Arah nupus ni apa benda? Arah nupus ni pejabat pos lah. Tuan-puan pergi ke pejabat pos yang ada arah nu. Pergi ke arah nu, tanya dia jual emas apa. Dan arah nu pos jual emas public gold. So mana kata kita punya syarikat public gold is a quite sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat kuat lah syarikat public gold. Yang ketiga, tuan-puan boleh buat carian dan saya makan dekat media sosial ataupun tanya terus kepada pakar-pakar kewangan negara kita. Contoh Azizi Ali, contoh lain Syamsuddin Kadir, contoh lain Mahaguru Emas kita, contoh lain banyak lagi. Tuan-puan pun banyak baca-baca buku tentang kewangan, boleh rujuk pada mereka siap syarikat emas public gold yang syarikat emas di Malaysia yang agak stabil. Bukan agak, memang stabil. Dan public gold dah 12 tahun. Yang keempat, hadir seminar. Tuan-puan dah pun hadir seminar malam ni, seminar secara atas talian. Yang kelima, terus pergi mana-mana cawangan public gold. Buat masa sekarang ni tak boleh pergilah, kena buat appointment. So pergi sana, beli emas 0.5 gram, bagi duit, make sure you dapat emas. Kalau you bagi duit dapat resit, itu problem syarikat public gold. So far tak ada apa-apa isu.
So ini 5 langkah awal sebelum tuan-puan kena scam. Mana tahu muka saya ni muka scammers. So elakkan diri tuan-puan diselubungi scammers. Okay, next. Okay, tuan-puan, ada apa dengan emas? Okay, ya, ini adalah topik yang saya akan sentuh lah. First topik. Okay, next. Sebab dekat bawah tu dia ada ni kan, Publigo International buat daftar untuk lucky draw tu. So dia kacau sikit lah. Tapi tak apalah, tak ada apa isu. Sebab dalam ni pun dia kacau sikit. Tapi tak apa, saya bacakan untuk tuan-puan. Tuan-puan, ini gambar nenek. Bukan nenek kita, bukan nenek saya, bukan nenek tuan-puan, ini gambar nenek Google. Google je type nenek, gambar ni akan keluar. Okay? Tuan-puan banyak gambar nenek-nenek dalam Google. Saya ambil ni salah satu je lah. Okay? Apa dia cakap? Apa dialog yang keluar daripada mulut nenek ni? Yang ni hanyalah rekaan semata-mata. Okay? Dia kata apa? Dulu aku beli emas segram RM 30 je. Dulu. Tuan-puan, dialog yang sama tuan-puan akan repeat bila mana tuan-puan dah capai umur 60-70. Dulu aku beli emas harga RM260 je. Hari ni mungkin dah 700, 500, 600, kita tak tahu. Waktu tuan-puan dah umur 70 tahun. Bagi siapa-siapa yang dah umur 70 tahun yang sedang tonton live saya, mungkin tuan-puan umur 90 lah nanti. Okay, so ini adalah dialog yang normal. Dialog yang sangat-sangat normal. Dan dialog yang sama kita akan ulang sekiranya kita tak bermula membeli sekarang. Okay, next. Tuan-puan, saya punya slide ni basically saya screenshot daripada saya punya statement saya dekat dalam Facebook lah. Okay. So tuan-puan boleh tengok, emas waktu senang jadi harta, waktu susah jadi duit. Hanya jauh hari mengenal manikam. Hanya jauh hari mengenal manikam ni peribahasa Melayu lah. But then yang kita nak highlight kan adalah emas ni waktu senang dia akan jadi harta bagi kita. Dia akan jadi harta. Tapi waktu susah dia akan jadi duit. Itu yang ada pada emas dan tak ada pada benda lain. Mungkin property ada, tanah ada, tetapi pencairan aset tersebut mengambil masa yang lama berbanding dengan emas. So that's why emas is one of lah antara the best choice, antara pilihan yang terbaik untuk tuan-puan buat belian. Dan emas kita boleh beli kecil-kecil. Macam rumah kita tak boleh beli pintu je. Emas kita boleh beli 1 gram. Kalau rumah kena beli sebiji. Pintu, tingkap, dinding, atap. Kita tak boleh pergi kat developer cakap dengan dia saya nak beli atap je dulu. Tahun ni saya nak beli atap, bulan depan saya nak beli pintu. Tak ada. Developer tu nanti digelakkan kita. Okay, next. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, tuan-puan boleh, kalau ada soalan boleh tanya. Nanti saya bacalah sikit-sikit. Okay, emas tiada warga negara. Tanam ini dalam otak dalam-dalam. It's very simple. Emas satu-satunya instrumen kewangan yang tak ada kewarganegaraan. Duit kertas, wang fiat ada warga negara. Malaysia kita panggil ringgit Malaysia. Singapura kita panggil dolar Singapura. Brunei kita panggil dolar Brunei. Masuk ke Thailand kita panggil baht. Masuk ke Indonesia kita panggil rupiah. So dia dah ada boundaries, dia dah ada sempadan duit kertas tersebut. Tapi emas tak ada sempadan. Emas tiada sempadan, emas tak ada warga negara. Satu-satunya boleh diguna pakai kat mana-mana negara. Asalkan tuan-puan bawa emas yang tulen lah, itu saja syarat dia. Okay, next. Dan emas juga, ada apa dengan emas? Emas ni adalah satu-satunya aset kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. Aset kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. Kenapa saya kata macam tu? Emas, kalau tuan-puan beli emas, simpan emas, bank tak tahu berapa banyak simpanan emas tuan-puan.
kerajaan tak tahu berapa banyak simpanan emas tuan dan puan. Sebab apa? Dia tak ada dalam sistem kewangan tu, dia tak ada. Tak ada kita panggil tak ada pemantauan. Setiap rakyat mesti ada 10 gram emas, tak boleh lebih. Tak. Terpulang pada kita nak simpan berapa banyak emas. That's why those yang bankrupt pun boleh buka account public gold. Tak ada masalah. Even you bankrupt pun you boleh simpan emas. Walaupun you punya account bank kena freeze, you tak boleh buat loan, hidup you, semua aset you kena freeze. Memang bankrupt, semua kena freeze, tapi you boleh simpan emas. Dan kalau simpan emas, Arahnu masih terima. Walaupun kita ni status bankrupt, Arahnu akan terima selagi mana kita bawa barang pajakan, iaitu emas kita lah. That's why saya katakan emas adalah satu aset kewangan yang tak ada dalam sistem kewangan. Okay, next. Cumi Hasan, oh baru tahu. Kan tuan kan? Baru tahu. So tuan boleh share lagi live ni supaya ramai lagi yang akan sebut dialog yang sama. Oh baru tahu. So boleh share lagi. Okay, so emas ni dia selalu berbisik kepada kita. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, kiamat lah. Memang kita tak dengar lah. Emas ni selalu bisik kat kita. Dia bisik apa? You save me now, I will save you later. Itulah emas. Bila orang kata ada apa dengan emas? You just sebut benda ni. Kau selamatkan aku, kau simpan aku hari ni, I will save you later. Aku akan selamatkan kau pada masa akan datang. Itulah emas. Dialog, kalau emas tu boleh bercakap, inilah dialog pertama dia. Okay? Okay, next. Bagaimana nak mula menyimpan tanpa sedar? Okay, benda ni is very basic. Sangat-sangat banyak masalah kewangan yang berlaku hari ni sebab tak ada simpanan. Itu benda paling asas dalam pengurusan kewangan. Basic simpan. Kalau you tak menyimpan, jangan sibuk nak cerita pasal melabur. Jangan sibuk nak cerita pasal buka bisnes. Jangan sibuk nak cerita pasal apa lagi, macam-macam lah. Jangan. Nak buat kolam ikan keli lah, nak buat kebun cili lah, nak buat kebun pokok pisang lah. Tak. Kau simpanan 5,000 pun tak ada, kau sibuk nak simbang bisnes juta-juta. Tak payah simbang. Okay, benda pertama sekali, tuan-puan untuk pengurusan kewangan kena menyimpan. Dan macam mana cara kita nak simpan tanpa sedar? Menyimpan tanpa sedar, jawapan dia beli emas. Tuan-puan beli emas, percaya tak saya? Siapa-siapa yang dah beli emas, sekarang ni saya tengah baca ni, siapa-siapa yang ada pengalaman beli emas dan automatik dia dah jadi satu habit dan dia dah jadi satu simpanan yang tak sedar. Tahu-tahu hujung tahun dah ada 100 gram. Tahu-tahu hujung tahun dah ada 50 gram. Tahu-tahu hujung tahun dah ada 20 gram. Inilah kita kata simpanan tanpa sedar. Kalau tuan-puan simpan duit, tobatlah home. Simpan 200, tarik 100.5, tinggal RM50. Bulan depan katanya nak top up balik. Minta maaf. Jawapannya memang takkan jadi. That's why kita advise klien untuk beli emas sebagai simpanan tanpa sedar. Saya percaya ramai yang tonton sekarang ni ada 117 orang. Ada 117 orang yang tonton. Dan saya percaya yang tonton ni semua ada pengalaman benda yang sama. Hassan Yong, ya betul memang tak sedar. Ramai. Adakah bagus juga kalau simpan silver? Yes, Nur Ain Hamzah. Totally betul. Simpan silver pun bagus. Cuma silver is a long term. Dia ada satu topik yang lain lah. But tonight kita fokus on gold bar. Okay, next. Tuan-puan, inilah yang saya cakap tadi. Bila kita simpan, kita dah freezekan kekayaan kita. Kita dah buat satu insurans kepada ekonomi kita sendiri. Hari ni kita buat insurans untuk nyawa, insurans kalau sakit, insurans kalau accident. Yes, itu penting. Saya tak kata tak penting. Yes, you boleh buat insurans, boleh buat takaful, penting. Tapi ada lagi satu insurans, ada satu lagi takaful, iaitu takaful kewangan. Kalau apa-apa jadi pada ekonomi kita, kalau apa-apa jadi, minta jauh, na'udzubillah min zalik, kita minta jauh. Dan benda tu pasti akan berlaku. Saya berani jamin benda tu pasti akan berlaku. Cuma waktunya tak tahu. Zaman kedahsyatan ekonomi, kejatuhan ekonomi pasti akan berlaku. Sejarah membuktikan.
Sejarah dah membuktikan. Dalam buku ni pun saya ada cerita. Sejarah dah membuktikan. Contohnya Great Depression dekat Italy. Italy ke France? Okay, Great Depression. Sejarah dah membuktikan. Memang masalah ekonomi akan berlaku. Dan kita dapat selamatkan kewangan kita, ekonomi diri kita, bukan ekonomi negara. Jangan sibuk nak selamatkan ekonomi Malaysia. Selamatkan dulu ekonomi engkau, ekonomi rumah engkau. Dalam rumah engkau pun beras tak cukup, nak sembang pasal ekonomi negara. Sibuk nak sembang pasal politik. Dalam rumah beras pun tak cukup. So fokus kepada ekonomi diri. Bila kita dah perbaiki diri, kita akan perbaiki keluarga. Daripada keluarga, dia akan perbaiki masyarakat. Daripada perbaiki masyarakat, kita akan perbaiki negara. Masalah hari ni, semua nak betulkan negara. Yang atas sekali. Yang atas sekali, semua nak betulkan yang atas. Diri sendiri tak nak betulkan. That's why ada satu kata-kata orang, dia kata apa? Siapa sini yang nak ubah dunia? Semua orang kata, saya nak ubah dunia. Siapa sini nak ubah diri sendiri? Tak ada orang nak ubah diri sendiri. So the first thing untuk you ubah dunia adalah you ubah diri sendiri. The first thing untuk you ubah ekonomi negara adalah ubah ekonomi diri you sendiri. So tolong save goal. Alright? Okay, next. Ada tak benda lain selain emas untuk dijadikan simpanan? Ya, tuan-puan, emas ni adalah barang ribawi dan Nabi SAW ada dalam satu hadis bagi tahu barang-barang ribawi adalah emas, perak, bali, gandum, beras, petrol tu barang komoditi lah. Ini semua komoditi. Komoditi ni tuan-puan boleh simpan, memang dia ada kenaikan harga. Okay? Tapi tuan-puan belilah beras, beli bali, beli gandum, beli petrol, simpan kat rumah. Tengok berapa lama boleh simpan dan berapa lama boleh elok. Saya simpan emas senang. Benda tu pun boleh buat simpanan, tak ada masalah. Nanti dalam satu bab mari berhibur tu ada satu screenshot. Itu lagi kelakar. Kalau tuan-puan yang dah lama dalam dunia emas dan perak ni, bila baca confirm rasa nak sumpah serana. Tapi tak apa, nanti kita akan masuk. Okay, next. Okay, tuan-puan, saya ni memang cakap kadang lepas sikit lah. So kalau tuan-puan rasa macam saya punya mulut ni kurang ajar sikit, saya minta maaf. Kalau ada ibu, ayah, kakak-kakak, abang-abang, saya minta maaf lah. Saya umur muda lagi. 28, muda lah. Belum lagi 3 series. Okay, dia ada kasar sikit lah. Orang ni 9. Port Dickson, sebelah Melaka. So bahasa dia hawau sikit. Okay. Kalis inflasi. So emas ni selalu orang cakap, bila sebut emas, kalis inflasi. Emas kalis inflasi. So apa maksud kalis inflasi? Okay, tengok. 1400 tahun dulu, harga seekor kambing 1 dinar. Harga seekor kambing 1 dinar. Kalau you pandai negotiate, boleh dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Macam mana yang berlaku pada sahabat Nabi. Dan saya ada cerita dalam buku ni tentang hadis tersebut. Mana? Ada dalam buku ni ada hadis tersebut pasal 1 dinar dengan 2 ekor kambing. Okay, so apa maksud kalis inflasi? 1400 tahun dahulu, seekor kambing harga 1 dinar. Hari ni tetap boleh dapat dengan 1 dinar seekor kambing. That's why kita katakan emas ni totally kalis inflasi. Dan kalau tuan-puan nak berniaga, nak jadi pengembala kambing yang bijak, kalau gembala kambing, tuan-puan kena beli makanan, nak kena jaga, jangan kena serang dengan ular sawa, nak kena buat dia punya kandang, nak kena bagi makan, nak kena halau petang-petang. Banyak kerja kan? Tuan-puan simpan je 1 dinar. 1 dinar sama dengan seekor kambing. Kalau tuan-puan ada 10 dinar, tuan-puan dah ada 10 ekor kambing kat dalam rumah. Simpan dalam almari je kan? 1 dinar tu, 10 dinar tu simpan dalam almari. Ada 10 ekor kambing dalam almari tuan-puan. Bezanya, kambing tu tak beranak. Itu je beza dia. Kambing dinar tersebut tak beranak. Dan dia lagi senang dijaga. Tak perlu bagi makan, tak perlu bagi minum, tak perlu bagi apa-apa. Letak, simpan elok-elok. Okay, next.
Nur Ain Hamzah, so better berapa persen kita nak bahagi simpanan antara emas dan silver? So berapa simpanan ini pendapat peribadi lah. Ini pendapat peribadi kalau saya 60-40. Terpulang lah, masing-masing ada cara masing-masing, ada kiraan masing-masing. Saya 60-40 lah, 60 emas, 40 silver. Emas tiada tarik luput betul. Mana yang bagus tuan? Emas perhiasan ataupun gold bar? Dua-dua bagus sebab dua-dua emas. Tengok apa tujuan tuan nak menyimpan emas. Sama ada nak pakai ataupun nak simpan. Kalau nak pakai, belilah barang kemas. Tak ada orang pakai gold bar, dia tampak kat badan. Tak ada. Gold bar tu memang untuk simpanan. Kalau emas perhiasan, yes, rantai. You pakailah. But then for perempuan. Laki-laki jangan tiba-tiba pakai cincin emas pula. Itu problem. Haram hukum dia. Ada yang sebut boleh simpan 70 emas, 30% perak, tak ada masalah, betul. 60-40. Itu Daniel Salahuddin. Itu saya pendapat peribadilah. Saya ni bukan pakar kewangan Malaysia, pakar kewangan dunia. Pendapat peribadi saya untuk ekonomi saya sendiri. Okey, tuan-puan tengok balik kepada slide kita. Ini bukan inflasi tetapi rompakan terhormat. Gula pasir tahun 2009 sehingga 4, hari ini RM2.8. 2019, hari ini berapa? RM2.8, RM3 kat gula pasir. So kemana hilangnya RM1.5? Kemana perginya lagi RM1.5 tu? Bukan hilang. Kemana tambahan tersebut? Kenapa ada tambahan? Kenapa ada tambahan RM1.5? So itu yang menjadi persoalan. Dan itulah kita panggil inflasi. Okay, next. Okay, ni duit, gambar duit dengan gambar ni memang ramai dah tahulah. Even waktu Pakatan Harapan menang dulu pun ramai yang kata RM50 zaman Tun boleh beli satu troli. Jangan marahlah, saya saja kacau-kacau sebut-sebut politik sikit. Okay, next. Jangan kau screenshot apa yang aku sebut ni. Okay, dalam dunia precious metal. Precious metal ni apa? Precious metal ni emas dengan perak lah. Menunggu adalah satu kerugian. Tuan-puan, menunggu adalah satu kerugian. Ada kewangan, ada sumber duit, lebihan, maka buat belian precious metal sama ada emas ataupun perak. Okay, menunggu ada satu kerugian. Okay, apa akan jadi? Dia akan kata ada nanti dalam Mari Beribu tu ada satu statement. Nanti kita akan share. Okay, itu kita share lah nanti. Okay, next. Okay, ni macam saya cakap tadi lah. Sebelum fikir nak kembangkan duit, yang tak berapa nak ada tu. Baik fikir macam mana nak selamatkan duit tu dari habis. Okay, orang yang buat ASB, Januari dapat duit, dia dah mula nak kembangkan duit tu dah. Dia dah mula buat fikir nak buat bisnes, dia dah mula nak fikir melabur, dia dah fikir kolam ikan keli, kolam ular sawa, kolam apa, kebun sayur, kebun cili api, macam-macam dah. Otak dia. Itulah sifat duit. Bila dapat duit yang banyak, automatik otak kita akan ligat berfikir macam mana nak habiskan duit tu. Tak sama dengan psikologi emas. Dah masuk psikologi pula. Dah masuk lain pula dengan emas. Emas bila kita dapat 1 kilo, kita akan fikir macam mana nak tambah. Macam mana nak tambah. That's why Nabi bagi tahu anak Adam ni kita semualah. Cina, India, Kadazan Dusun, apa pun keadaan kita ni semua anak Adam. Okey, Nabi bagi tahu anak Adam ni kalau bagi satu gunung emas pun tak cukup, dia nak satu lagi gunung emas. Bila cukup, bila mana dia punya perut dipenuhi dengan tanah. Maknanya kata masuk kubur, baru dia akan tahu cukup. So itu sifat emas. Ada satu gunung nak tambah lagi. Duit, kalau kau ada satu gunung duit, kau takkan nak tambah. Kau akan fikir macam mana nak habiskan. Itu psikologi duit. Sifat duit tu sendiri. Okay? So macam mana daripada tuan-puan fikir macam mana nak kembangkan duit tersebut, pertama selamatkan duit tu. Selamatkan duit tu. Mungkin 50%, 70% selamatkan dan lebihan 30% you nak buat pelaburan ke nak apa, tak ada masalah. Rujuk pada yang pakar lah. Okay, next. Macam mana nak mula Badil Bujang? Boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp mana-mana introducer. Termasalah. Boleh daftar dekat link tersebut. Mantap ilmu psikologi emas malam ni. Okay.
Tuan-puan nampak kat dalam slide tu ada gambar satu bekas duit dengan satu bekas emas. Selalu saya tanya kat dalam seminar offline saya, bila saya bagi talk dekat branch, saya akan tanya pada participant, antara balang emas dengan balang duit, tuan-puan nak yang mana? Ramai akan sebut balang emas. Sebab ialah semua dah simpan emas, semua dia nampaklah nilai emas. Okay? Tapi saya cakap dengan dia, kalau kita diberi pilihan, jangan pilih satu, pilih dua-dua. Hidup ni kena haloba sikit. Ambil balang duit, tukar jadi emas. So pilihlah dua-dua, tuan-puan. Okay, next. Okay, 5 tips sebelum tuan-puan membeli emas. Ini tips very simple. Saya ada sebut sikit kot dalam buku ni. Dalam buku ni saya ada sebut pasal tips membeli emas. Okay, next. Okay, benda paling basic adalah harga yang rendah. Semua nak harga rendah, betul? Kita kalau nak masuk KFC pun kita nak harga paling rendah kalau beli ayam KFC. Harga paling rendah dan ayam paling besar. Kalau kita masuk KFC, it's very simple. Macam tu juga dengan emas. Kita nak emas paling berat, harga paling murah. Kepala otak dia. Tuan-puan, okay, dengar sini. Okay, saya tarik balik kepala otak tadi. Takut ada yang screenshot ni. Okay, dengar sini, harga yang rendah. Apabila kita sebut harga yang rendah, tuan-puan kena berpijak di bumi yang nyata. Harga hari ni RM260. Kalau tuan-puan buka kat Facebook, scroll, tiba-tiba jumpa satu orang dijual harga emas 1 gram RM200. Hati-hati. Nasihat saya, hati-hati. Kadang takut emas, dalam dia coklat. Itu masalah. Memang masalah nanti. Kalau 1 gram RM200 tak apa tuan-puan. Kalau 10 gram dah RM2,000. Kalau 100 gram dah RM20,000. Memang menangis di bucu katil di malam hari. So tuan-puan, harga yang rendah, tuan-puan kena buat rujukan, kena buat study sikit lah. So far, setakat ini, Public Gold give the lowest price in the market. Boleh buat survey sendiri. Boleh pergi ke Poking, boleh pergi ke Habab Jewel, boleh pergi ke mana-mana kedai-kedai emas yang ada. Rujuk harga per gram emas 999. Jangan kau cari emas 916, lepas tu kau bandingkan dengan emas Public Gold 999. Memang kena penampar nanti. 916, 999 tak sama harga dedik. Okay? So tengok harga emas 999. Okay, next. Susut nilai yang rendah. Ini spread lah. Spread ni tuan-puan kena belajar sikit. Dalam buku ni saya ada sentuh sikit lah tentang nilai spread ni. Spread ni tuan-puan kena belajar. Memang sekali kita dengar nampak macam rugi lah. Kita beli emas, nanti bila nak jual ada susut nilai. So rugi lah. Tak. Susut nilai adalah pada harga semasa ketika kita nak jual. Bukan pada harga kita beli. Itu benda paling basic lah. So make sure susut nilai tersebut yang paling rendah. Susut nilai yang paling rendah. Dan Public Gold give the lowest spread in the market. Boleh buat rujukan sendiri. Tuan-puan boleh study, pergi masuk kedai emas A, B, C, D, E, tanya dia punya susut nilai. So far Public Gold the lowest 6% hingga 9%. Kalau bijak, jadi dealer boleh kurangkan lagi. Bila jual ke Public Gold, dapat lagi cashback 0.3%. So sebenarnya Public Gold boleh sampai 3% sebenarnya susut nilai dia. Sampai 3.7 sampai 6.7%. Susut nilai Public Gold. Okay, next. Dah lama tak makan KFC. Sesiapa nak kirimkan boleh PM saya. Oh, malam ni saya cerita pasal KFC pula. Ramai pula yang suka KFC. Tadi baru makan KFC sebenarnya. Itu yang tersebut tu. Okay, dalam emas ada coklat. Betul, tuan-puan boleh pergi. Zaman kita kecil-kecil kan ada gula-gula tu. Luar dia cantik, dia simpan emas. Tulis 20 tapi dalam dia coklat. Apa beza emas 916, 999? Mungkin ada yang lain boleh tolong jawab lah. 916 dengan 999. Beli emas tapi melalui ansuran Arahanu, baik atau tak? Elakkan. Nasihat saya elakkan sebab saya ada klien saya yang akhirnya dia sakit nak membayar. Dia kena buat kiraan yang betul-betul lah sebenarnya. Emas 999 lagi mahal kan dari 916? Yes, for sure lah. So, yelah, emas pure dengan emas yang dah bercampur, for sure lah harga dia lagi mahal.
Okay. So ini produk margin spread lah. So macam saya cakap tadi, the lowest 6% hingga 9% dalam public gold. Okay, next. Okay, dah 40 minit ni. Okay, kita akan lajukan sikit. Okay, stok tiada had. So far public gold tak ada apa isu, cuma terlewat. Okay, tuan-puan dengar sini. Saya nak terangkan. Saya dealer dan saya bertanggungjawab untuk membetulkan salah faham dalam kalangan masyarakat dan dalam kalangan customer. Even dealer pun banyak salah faham. Okay. Stok tiada had. So far public gold stok dia tiada had, cuma ada kelewatan. Isu sekarang ni adalah isu PKP. So that's why Turki hold, sana hold. So problem lambat dekat situ. So far tak ada apa isu. 12 tahun public gold stand berdiri, tak ada satu customer pun yang beli emas tak dapat emas. Kalau ada, tolong tulis, tolong komen, screenshot, hantar kat saya. Saya akan jumpa Datuk Wira. Nampak? Macamlah Datuk Wira tu kenal aku. Okay, next. Cawangan jual beli yang banyak. Public gold ada 18 cawangan, termasuk dekat Jakarta dan juga Singapura. Okay, next. Ini lah 18 cawangan, termasuk Singapura dan juga Indonesia. Indonesia di Jakarta lah. InsyaAllah kita akan berkembang dengan lebih luas, menembusi pasaran-pasaran di Asia. Okay, next. Syarat jual beli yang tak cerewet. So far public gold tak ada apa isu. Emas patah, emas bengkok, emas cala, sertifikat koyak, sertifikat patah, sertifikat hilang, selagi mana emas yang awak bawa tu emas tulen, public gold akan terima. Tak ada apa isu. Okay, next. Tuan-puan, saya ada cerita sikit macam dalam buku saya ni tentang apa yang saya sembangkan tadi secara detail. Boleh beli kat PG Mall. Tuan-puan kan dealer, customer, buka PG Mall, tuan-puan search je Syawal Amirul. Jangan tulis buku Dina Dirham, nanti macam-macam buku keluar. Buku ABC, buku Alif Bata, Mari Mengaji, semua keluar buku. So tulis je nama saya, Syawal Amirul. InsyaAllah keluar ni je buku ni. Lepas tu adalah dengan tudung raya, tudung Syawal, sebab Syawal kan. Okay, next. Okay, 5 tips jadi pelabur emas yang sentiasa senyum. Okay, ni tips lah. Okay, next. Ija Hidayat, siapa ada nombor cawangan Ampang? Call banyak kali tak angkat. Sekarang ni memang agak busy lah. Ija Hidayat sekarang ni memang agak busy. PKP ni saya ingat macam bisnes tak berapa nak jalan. Tapi bisnes emas ni lain macam. Tapi for sure lah sekarang ni tengah cuti. Al-Fakir Faizal kata memang betul sekarang ni tengah cuti lah. Kalau you call sampai kiamat pun insyaAllah tak ada orang angkat. Okay, yang pertama, macam mana nak jadi pelabur sentiasa senyum? Pertama, asingkan duit kecemasan. Okay, dah ada duit kecemasan, baru lebihan duit, baru beli emas. Tetapi ada orang, klien saya, duit kecemasan pun ditukar jadi emas. Tak ada apa isu. Benda sama. Sebab emas adalah duit. Duit bukan emas. Itu yang pasti. Emas adalah duit, duit bukan emas. Okay, next. Beli emas dengan wang lebihan. It's very very important. Kalau ada RM10 dalam poket, kemudian RM10 tu kau nak beli beras, janganlah kau beli emas dengan RM10 tu. Pergilah beli beras, bawa makan, minum, kemudian pergi bekerja, dapat duit lebih, boleh beli emas. Janganlah duit dalam poket cukup-cukup, itulah nak dibeli emas. Memang tak jalan. Memang tak boleh lah. So you need a good dealer, a good introducer untuk bantu awak menguasai ataupun mendalami ilmu tentang emas dan perak. Okay, next. Beli untuk wealth protection, bukan spekulasi. Jangan terkesan dengan spekulasi. Orang kata okay, harga emas nak jatuh ni, relax dulu, jangan beli. Tup harga emas meroket pergi ke bulan. Memang kau menangis lah. So that's why simpan dalam otak, kita beli untuk wealth protection. Untuk wealth, kekayaan, protection apa bahasa Melayu? Protection, protect, keselamatan.
keselamatan kewangan kita, bukan spekulasi. Okay, next. Pantau harga bila perlu saja. It's very important orang tanya saya setiap hari. Yang saya dealer, orang tanya saya, orang yang sama. Wal, hari ni berapa harga? 165. Daripada harga 165 dulu dia tanya saya. Hari ni dah 260. 1 gram pun dia tak beli. Kesian. Next, saya malah cerita panjang lah bab ni. Rasa nak marah pula. Pantau harga bila perlu saja tuan-puan jangan kau setiap saat, setiap minit handphone tu panas sebab tengok harga public gold. Okey, melabur sambil berniaga. Ini platform yang disediakan oleh public gold lah. So you jadi dealer, you dah jadi PGBO, public gold business owner, sebagai perniagaan lah, buka bisnes dengan public gold. Dan at the same time you melabur juga sebab you beli emas. Okay, next. Ini kita punya mantra, kita punya doa. Bangun tidur, sebelum tidur, inilah yang kita sebut 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan. Moga-moga dia tertanam. Hari ni 1 gram 1 bulan, tapi orang bisnes 1 gram 1 hari. Ada. Siapa dekat Ampang, peniaga char kway teow, orang kenal lah tu. Siapa orang Ampang mesti kenal punya. 1 hari 1 gram. Bayangkanlah. Dulu dia beli sampai hari ni kot saya rasa. Dia bisnes char kway teow je. 1 hari 1 gram. Kita 1 gram 1 bulan. Dia 1 gram 1 hari. Menangis. Okay, next. Boleh ke kalau nak beli kenderaan, property, tanah, rumah, just tunjuk statement simpanan emas kita? Ya, boleh. Dan dah ada bukti. Kita ada bukti hidup. Peniaga char kway teow tadi, dia beli rumah, dia gunakan statement emas dia. Tunjuk sebagai support document. Dan lepas dia beli rumah, properties. Dealer Mamago, master use. Yes. Setiap hari minimum 1 gram. Peniaga char kway teow je. Kau ada? Tanya orang sebelah. Kau ada? Okay, mari berhibur. Ini topik yang agak seronok sikit lah. Okay, next. Okay, salah faham besar dalam dunia emas. Beli hari ni, next week nak jual. Ini paling saya sakit hati dan saya rasa nak marah je bila orang tanya benda macam ni. Kalau tuan-puan beli sekilo tak ada masalah. Beli hari ni, minggu depan, bulan depan, you dah target boleh jual lah. InsyaAllah kalau harga naik. Sebab dia punya volume dia besar. Tapi kalau you beli 0.5 gram, jangan sembang lah. Beli hari ni, minggu depan nak jual. Sedih lah macam ni. Siapa kau punya introducer? Aku tak marah kau, aku marah introducer dia dulu. Okay, next. Minta maaf lah tuan, saya ni cikgu. Biasa marah budak-budak kan. Okay, penyimpan emas selalunya duit cash tak banyak sebab dah jadi emas. Jadi kalau orang nak pinjam, senang je jawab tak ada duit. So ini bukan tipu. Ini bukan tipu sunat. Ini reality. Kita tak ada duit, kita ada emas. So bila orang tanya nak pinjam duit, tak ada. Duit tak ada. Tapi aku tengok kau ni dalam Facebook cerita pasal emas. Tak ada duit, aku ada emas je. Betul lah. Tak tipu, jangan risau. Kita bukan menipu. Saya tak ajar tuan-puan menipu malam ni. Okay, next. Duit habis sebab beli emas. Ini betul lah. Ini betul-betul kelakar. Duit habis sebab beli emas. Duit tak habis tuan. Tuhan tukar duit kepada duit yang sebenar. Kalau Robert Kiyosaki bagi tahu, gold is a god money. Duit Tuhan, wang Tuhan. Itu Robert Kiyosaki, orang kafir, bukan orang Islam. Dia pun kata duit Tuhan. Kalau kita as a Muslim dan tak yakin dengan hadis Nabi SAW bagi tahu di akhir zaman tak ada benda yang bernilai melainkan dinar dengan dirham. Perkataan Nabi tersebut pun dah cukup dah untuk meyakinkan kita menyimpan emas dengan perak. Tak perlu saya nak sembang 1 jam cerita pasal public gold. Hadis tersebut pun dah cukup untuk kita simpan emas dengan perak. Tapi disebabkan lemahnya iman kita, nak kena sembang pasal kelebihan emas, kelebihan perak baru nak menyimpan. Okay, next. Benda basic tentang emas 999, 916 tak sama. Jangan samakan harga ya. Ni saya dah sebut tadilah. Jangan bagi saya sebut lagi sekali. Okay, next. Okay.
Yang ini tuan-puan nampak tak? Okay. So ini adalah statement dekat dalam WhatsApp group. Okay. Dia cakap apa? Okay, bertukarlah cara melabur. Jangan simpan, usah simpan emas. Nilainya lambat naik dan kena potong 25% untuk jual balik. Simpan rokok. Tahun lepas harga rokok RM13.50. Tahun ni dah RM17. Kalau simpan rokok dengan nilai RM135,000, tahun lepas, tahun ni dah jadi RM170,000. Wow. Terserlah kebangangannya. Okay, that's why saya tulis statement, small don't die, big trouble people. Bahasa Melayu, kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan orang. So tolong jangan tuan-puan buat satu statement, tulis dekat dalam Facebook, nampak kelakar lah. Nampak sangat kita ni tak ada ilmu tentang perkara tersebut. Tuan-puan jangan buat macam tu. Dealer public gold tolong. Kalau saya nampak memang saya lempang. Okay, next. Saya tak dan lah nak baca tuan-puan punya komen. Nanti saya baca sikit lah. Okay, hiburan saya petang ni pun dalam grup gold gak, grup WhatsApp saya. Emas Kelantan tu ikut permintaan. Reka bentuk dia, followers dia, but now dah ramai tak layan. So demand low, harga low. Emas biasa pun lebih kurang je. So tak payah main emas, tak payah main Bitcoin, main Forex. Ini paling kelakar. Tuan-puan boleh rujuk kepada badan pengeluar fatwa. Forex secara individu haram. Tanyalah bidang fatwa. Saya ulang fatwa yang dia sebut. Tuan-puan tak setuju, tak ada masalah. Up to you. Okay? Saya sebut fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan kalau you nak buat, terpulang buat. Nanti kat sana kita sembang lah kat Padang Masyar. So kat sini, saya hanya keluarkan saja fatwa yang disebut. Bukan saya yang keluarkan fatwa. Saya tak layak nak keluarkan fatwa. Saya sebut fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Tak setuju, pergilah jumpa mufti. Okay, next. Okay, bila masa paling sesuai beli emas cikgu? Sekarang, masa kau masih hidup. Betul. Dan satu lagi lah, masa kau masih hidup dan juga masa kau ada duit. Kalau hidup tak ada duit pun tak guna dek. Tak boleh beli emas. Kau pergi public gold, kena halau dengan guard tu. Okay, next. Bila harga emas naik, kata mahal. Bila harga emas turun, kata tunggu turun lagi. Maka merepotlah kau sendirian. Saya orang-orang macam ni, saya akan kata sila meninggal. Hashtag sila meninggal. Saya memang dah, dulu waktu saya mula jadi dealer, kita ni sukalah melayan kan. Layan. Tapi bila dah hampir 4 tahun, 5 tahun saya jadi dealer, kadang-kadang orang macam ni kita dah boleh baca dah dia punya psikologi. Dia bukan nak beli emas. Dia duduk tanya. Tapi dia akan, kalau ada skim cepat kaya, dia akan buat. Dia akan invest. Kalau ada orang jual kolam ikan keli, buat kebun cili api, dia akan invest. Last kali dia tersontot. Kesian orang macam ni. Tapi emas dia hanya tanya harga je. Last kali dia tak beli juga. Saya memang fed up sikit. Hashtag sila meninggal. Okay, next. Ni tuan-puan boleh tengok lah. Semua orang kenal kot dalam filem ni. Apa dia punya dialog. Siapa yang tahu dialog ni boleh tulis kat komen. Nanti saya baca. Okay, next. Okay, hakikat sebenar emas. Ni topik yang agak intens, agak berat sikit. So dalam buku ni saya kupas tuntas tentang perkara ni. Dalam bab mukadimah saja anda akan didedahkan dengan sejarah mata wang dan krisis mata wang antarabangsa tahun 97, tahun 98 yang berlaku dekat Asia. Dalam bab ketiga dalam buku ni saya dedahkan kekuatan dan kelemahan mata wang serta dinar dengan dirham. Kita tak bias. Dinar dengan dirham pun ada kelemahan dia sekarang ni lah. So saya huraikan kelemahan dan kekuatan dinar, dirham dan juga duit kertas. Yang paling epik, saya selitkan sebuah artikel jurnal, tulisan ilmiah seorang profesor dalam buku ni lah saya selitkan daripada jurnal Tamadun. So tuan-tuan boleh baca, boleh dapatkan daripada PG Mall. Okay, next. Dah 57 minit Oh lama dah. Tapi kita start lambat tadi, 10 minit start kan. Okay, baru 47 minit lah. Okay, tuan-puan okay tak dengan saya? Ke macam dah bosan je? 190 baru. Macam mana nak bagi buku ni?
Kalau 300 memang saya bagi buku. So share. 300 saya cakap dengan Ana, kita pusing satu lagi round lagi, lucky draw, saya bagi buku ni free siapa yang menang. 300, syarat dia 300 viewers dalam satu masa lah. Sekarang pun 150, share lagi. Okey, pertama, hakikat emas, tak ada istilah emas negeri, emas daerah. Yang bezakan emas hanya kualiti saja. So dia tak ada emas Kelantan, emas Kuala Pilah, emas Korea, emas apa, tak ada. Itu hanya sebutan. Dia punya yang membezakan emas hanyalah kualiti. So tolong tanam benda ni dalam klien, dalam customer, dalam dealer-dealer kita semua. Okay, next. Mustahil emas jatuh ke tahap harga kosong, apatah lagi turun ke paras negatif. Mustahil. Okay, mustahil. Kalau tuan-puan ada fakta untuk sanggah saya punya statement, sila keluarkan fakta tersebut, DM saya, WhatsApp saya ni, nombor saya tengah bergerak ni, boleh WhatsApp saya, sanggah saya punya statement dan saya akan tarik balik statement ni. Selagi mana tuan-puan tak keluarkan hujah, tak keluarkan dalil, tak keluarkan fakta, saya akan tetap berpegang dengan saya punya dalil, saya punya hujah. Okay, next. Okay, tuan-puan, dinar adalah emas, betul? Dan berat dia berapa? 4.25 gram. Dirham adalah perak. Berat dia berapa? 2.975 gram. Wang fiat, wang kertas, apa benda? A4 paper. Berat dia berapa? 0 gram. Tuan ambil yang RM50 tu, pergi letak atas penimbang. Berapa gram? 0 gram. Tak sampai 0.0001 gram. Daripada A4 paper pula tu. Kertas daripada pokok tu. Buat. Jadilah kertas tu. Cuma dia ada tulis nombor dan ada sign Gubernur Bank Negara. Itu je, maka bernilailah kertas tersebut. So antara dinar, dirham dengan wang fiat, tuan-puan pilihlah mana yang tuan-puan nak pegang. Okay, next. Okay, ni printing cost lah. Benda ni dah tersebar luas dah. Mostly banyak dealer pun kalau buat talk dia akan sebut benda ni. Printing cost dia. 4 sen je satu kertas tersebut. Tapi total harga kertas-kertas tersebut $126. Tapi kos dia 16 sen sahaja. Okay, next. Beli emas kena cukai tak? Tak ada, tak kena cukai. Last time kena GST sebab Azmi Hassan last time kena cukai, kena GST kalau emas tersebut bukan emas LBMA. Emas LBMA tak ada dicukai. Okay. Never trust money more than gold. Ini pun ramai dah orang dah biasa dengar lah. Tak ada masalah. Kita percaya duit tapi jangan percaya lebih daripada kita percaya emas. Okay, next. Wang kertas bukan duit. Awal dia adalah resit ataupun bukti simpanan emas dan perak. Tahun 1971, kertas resit tersebut jadi duit. Memang kelakar gila. Tuan-puan boleh baca dekat sini bab mukadimah. Mukadimah saya ada cerita tentang sukus dan tukus. Sukus dan tukus ni memang famous lah cerita dia. Dia sukus dan tukus ni cerita tentang penceritaan tentang bagaimana duit masuk menggantikan emas dan perak. Okay, next. Okay, ini kajian IMF, International Monetary Fund. Okay, sepanjang 30 tahun terakhir. Okay, jurnal ni, artikel jurnal ditulis tahun 2016. Mana kata 30 tahun terakhir daripada 1976, 1986, 96, 2006, 2016, 30 tahun. Telah terjadi lebih daripada 100 krisis kewangan di pelbagai buah negara. Bukan saya cakap, saya ambil sumber daripada Jurnal Ekonomi dan Bisnes Islam. Volume 1, nombor 2, Julai Disember 2016, page 123-142. Tak percaya, screenshot, pergi cari sendiri. Baca jurnal akademik ditulis oleh ahli akademik secara ilmiah. So bukan saya sembang kosong lah malam ni. Okay, next. Okay, dolar seperti tisu tandas Dr. M. Okay, saya harap dalam ni semua sayang lah Dr. M kita ni, ayanda kita.
telah membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Sekarang ni ada problem sikit. No comment lah. Okay. So tuan-puan boleh baca benda ni dalam saya punya blog. Saya ada tulis. Okay, next. Wang fiat telah kehilangan salah satu fungsi wang, iaitu gagal berfungsi sebagai penyimpan nilai. Okay. Wang fiat tu wang kertas lah. Sebenarnya dah gagal sebagai duit, berfungsi sebagai duit. Sebab apa? Dia gagal berfungsi sebagai penyimpan nilai. Tuan-puan banyak membaca, tuan-puan akan nampak benda ni. Okay, next. Okay, Imam Ghazali tahun 9058 hingga 1111 Masihi berpendapat wang yang adil adalah emas dan perak. Bukan saya cakap Imam Ghazali. Kalau tak puas hati, nanti pergi cari Imam Ghazali dekat Padang Mahsyar nanti. Sembang dengan dia. Saya tak tahu. Saya hanya quote kata-kata dia. Dan saya percaya dan yakin Imam Ghazali ni bukan orang biasa-biasa. Semua orang kenal dia. Tentang buku-buku dia hebat lah. Orang hebat. So dia bagi tahu wang yang adil adalah emas dan perak. Okay, next. Okay, emas ada jaminan daripada Allah dan Rasul. Wang fiat, jaminan dia daripada siapa? Daripada kerajaan. Hancur penjamin, hancur yang dijamin. Kau faham tak aku punya ayat ni? Hancur penjamin, hancur yang dijamin. Mana mungkin Allah dan Rasul itu hancur? So mana mungkin emas dan perak itu akan hancur? Okay, kau faham tak? Kalau faham, sebut faham sikit. Dekat dalam komen ni, sebut faham sikit jadi takut salah faham, masalah. Okay, so emas jaminan Allah dan Rasul. Wang fiat jaminan kerajaan. Cryptocurrency jaminan siapa? Cuba jawab. Siapa yang beli Bitcoin, siapa yang beli tu, saya nak tanya. Cryptocurrency ni jaminan daripada siapa? Langsung tak ada jaminan. So kalau nak beli, silakan. Not my money, is yours. Okay, next. Emas dan perak terbukti dalam ilmu ekonomi, dirakam dalam lembaran sejarah, termaktub dalam Quran dan hadis. Emas dan perak. Enough. As a Muslim, benda ni pun dah cukup dah. Satu statement ni dah cukup dah untuk you simpan emas dan perak. Tapi lemahnya iman kita, keyakinan kita, maka perlulah dihuraikan secara panjang lebar. Okay, next. Okay, ramai faham Alhamdulillah. Faham tau, jangan salah faham Berapa orang? 197. Wow, naik. Okay, tolong share lagi. Capai je 300. Oh, turun naik 200 Dahsyat betul korang ni. Okay, share. Naik je 300. Saya isytihar. Satu buku percuma malam ni saya bagi. Harga buku RM38. Free postage. Siapa menang capai je 300, saya bagi free. Okay. Ini pun benda penting. Tapi benda ni saya tak cerita dalam buku ni. Ini satu buku yang kalau nak buat cerita pasal 3 benda ni memang kena buat satu buku lain lah. Okay, fractional reserve, perjanjian Bretton Woods dan juga petrodollar, perjanjian petrodollar. 3 perkara ni wajib faham sebelum simpan emas. Tapi sebenarnya kalau you nak simpan emas, you tak faham 3 benda ni pun tak ada masalah. Benda ni you faham sebab apa? Sebab nak ada lagi satu keyakinan yang jitu, yang padu dalam diri kita dan tak akan diganggu gugat dengan orang lain. Saya insyaAllah kalau tuan-puan bawa lah siapa pun pakar kewangan, kalau dia ajak saya simpan Bitcoin, saya takkan simpan. Saya takkan simpan. Saya takkan beli Bitcoin. Saya kekal emas dan perak. Sebab apa? Sebab saya dah yakin dengan pandangan saya, peribadi saya, bacaan saya. Kalau tuan-puan nak beli, tak ada masalah. It's up to you. Okay, next. Bulan 7, 1944. 1944, Bretton Woods. Okay, perjanjian Bretton Woods terjadilah. Okay, nilai emas waktu tu 1 ounce $35. Hari ini nilai emas 1 ounce 1,293. Ini statement ni saya tulis 13 Januari 2017 atau 2018. Hari ini 1 ounce emas 1,700. $1,700. 1 ounce. So mana kata emas ni dah disandarkan kepada duit kertas. Dulu duit kertas disandarkan kepada emas. That's why dia terkawal duit kertas tu. Tapi sekarang emas ni dah tak ada kekuatan, dia disandarkan kepada duit kertas. Okay, next.
Okey, ni tuan-tuan, ni Syekh Imran Hussein. Tuan-tuan boleh tengok dekat saya punya Facebook untuk baca dia punya statement lah. Kita nak cepat sikit kan. Okey, next. Okey tuan-puan, ini benda paling penting lah as a Muslim. Okey, semua nak jadi jutawan. Okey, Nabi bagi tahu 2 rakaat lepas solat lebih baik daripada 300 uqiyah perak. 1 uqiyah perak bersamaan dengan 40 dirham. 1 dirham bersamaan RM25. Sekali kau solat 2 rakaat, kau dapat 300,000. 6 rakaat kau solat lepas solat, 6 rakaat solat, kau dah jadi jutawan. Tapi bukanlah jutawan kau 6 rakaat tiba-tiba dah jadi jutawan. Kau berjalan dengan penuh bangga, riak, takabur, ujub. Tak. Kau jadi jutawan dalam kubur nanti. Jutawan pahala lah. So boleh screenshot ni, boleh share ramai-ramai. So malam ni, ini bukan ceramah agama bukan ceramah isyak, bukan. Ini kita ceramah public goal. Okay, next. Okay tuan-puan, ni public goal group. Public goal dah ada syariah compliant, PG10 last 2 years punya ni. Sekarang ni dah 12 tahun lah. Kita kat Malaysia ada, Indonesia, Singapura, Brunei pun ada. Tapi Brunei tak ada branch Nana kan? Tak ada. Brunei tak ada branch. Tapi boleh dijual belilah, adalah kat sana. Ada dealer apa semua ada kat sana. Okay, next. Jangan Daniel Salahuddin, jangan beli Bitcoin. Saya itu pendapat peribadi saya tau. Jangan kau screenshot, lepas tu kau sebar luaskan cakap dealer public gold kata jangan beli Bitcoin, kau jangan buat gila. Okay, ni direkod direkod pada jam 1:09 minit 25 saat. Syawal kata jangan buat gila. Okay, itu pendapat peribadi, bukan pendapat daripada dealer public gold. Pendapat peribadi saya melalui pembacaan saya. Okay. Okay, soalan wajib. Public gold ni under public bank ke? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Baik public bank, public phone, public transport, jauh sekali public toilet. Public bank pula. Public gold adalah satu syarikat swasta yang berdiri sendiri. Okay? So ini benda paling basic orang kena faham. Selalu orang tanya awal-awal dulu, public gold ni bawa public bank ke? Tak ada kaitan. Okay? Okay, next. Dah 1 jam dah ni. Okay, ni syarikat-syarikat public gold is a big company. Dia ada banyak cabang. Tuan-puan boleh rujuk, boleh baca dekat dalam website public gold secara terperinci dan boleh rujuk kepada pada dealer introducer tuan-puan. Siapa yang tak ada dealer, tak ada introducer, boleh rujuk saya ataupun rujuklah introducer tuan-puan yang tuan kenal, kawan-kawan ke ataupun siapa-siapa. Tak ada masalah. Okay, next. Okay, public gold, syarikat patuh syariah, terbukti kredibiliti dia, syarikat yang dapat kepercayaan JLC untuk bekerjasama. Apa lagi yang kau nak? Itu kasar sikit bahasa dia. Apa lagi yang kau nak dah tengah malam ni kan? Apa lagi yang kau nak? Public gold is very stable punya company, syarikat. Kalau ada apa-apa cadangan tambah baik, dipersilakan, dialu-alukan. Beritahu pada dealer akan beritahu pada master dealer nanti ada meeting dengan Datuk, dia orang akan bincangkan. Tak ada masalah. Datuk sentiasa terbuka dengan penambahbaikan dan nasihat ataupun apa-apa idea cadangan daripada netizen. Netizen kan suka komen. Itulah kerja netizen. Okay, next. Ini official streaming ni lah. Public gold dengan Post. Post kita joint venture. Post is JLC punya company, government link company. So agak stabil, bukan agak stabil, memang stabil. So tak adalah company Post, syarikat JLC dia nak joint venture dengan Makcik Kia jual goreng pisang kat tepi jalan. Tak ada. Okay, dia akan joint venture dengan syarikat yang betul-betul established. Tapi bukanlah kita nak merendahkan Makcik Kia. Makcik Kia kaya tau. Hari tu dia dapat BPN banyak. So bukan nak merendahkan, tidak. Maksudnya nak bagi tahu JLC bila nak buat joint venture, dia akan tengok betul-betul latar belakang, background company, betul-betul stable, baru dia orang akan JV, joint venture. So public gold terbukti. Next. Public gold JV juga dengan polis, PDRM untuk provide security dekat setiap branch. Okay, so security kat branch kita bukan security biasa-biasa security company syarikat swasta, tak, dia daripada PDRM sendiri.
Okay, next. Okay, kalau public goal tadi adalah scam, takkanlah PDRM nak jaga public goal. Kau gila ke? Okay, syariah certificate. Ini dah semua sedia maklum 2016, 2017 dah termaktub pematuh syariah semua transaksi dalam public goal. Adakah sebelum 2016 transaksi dalam public goal haram? Tak. Dia ambil masa yang lama untuk dikaji, diselidik transaksi tersebut. Bila dah clear, baru dia keluarkan sijil patuh syariah. Alhamdulillah dah clear lah. Dulu isu dia semua orang sibuk tak nak simpan public goal sebab apa? Haram. Tapi kat mulut ada rokok. Dia tak kata haram. Public goal dia kata haram tapi kat mulut ada rokok. Itu masalah netizen. Okay? Okay, next. Jangan marah lah. Saja gurau-gurau waktu malam. Ngantuk dah tu. Okay, tuan-puan kenal lah tu. Itu adalah Syekh Imran Hussein, satu orang lelaki, satu orang alim, satu orang ulama international yang agak kuat menentang riba dan juga penggunaan wang fiat lah. Dan dia sangat menggalakkan penggunaan dinar dengan dirham. Dan dia sendiri pun duduk bersama dengan public goal. So bagi saya public goal is quite sangat-sangat stabil. Next. Uh, 200 orang. Statik apa tadi 200 orang. Tolong share lagi. 100 orang. Naik je 100 orang. Kita kau tim. Satu buku percuma malam ni. Okey, 3 cara pembelian emas public goal. Tuan-puan boleh rujuk pada introducer secara terperinci. Saya bacakan sikit. Yang pertama secara retail, cash and carry. Yang kedua gap. Yang ketiga EPP secara ansuran. Tiga-tiga semuanya patuh syariah. Okey, next. Okey, ni sijil patuh syariah lah. Tuan-puan boleh Google je. Sijil patuh syariah public goal, keluarlah sijil-sijil ni. Dah ramai orang dah tulis kat blog masing-masing. Dealer pun dah sebut dalam posting-posting dekat dalam Facebook. Banyak. Tuan-puan boleh baca. Okey, next. Okey, tuan-puan, buatlah pilihan yang bijak. Emas penyimpan nilai yang stabil, yang betul, yang benar. Okey, so pangkah emas. Silap pangkah, Piramli kata apa? Silap pangkah dapat tahi. Saya ulang Piramli cakap, bukan saya cakap tau. Jangan kata saya kasar pula malam ni. Piramli kata silap pangkah dapat najis. Okay, next. Okay, tuan-puan, emas itu bernilai, tetapi ilmu emas itu lebih bernilai. That's why public goal sangat-sangat konsisten untuk provide seminar secara offline, seminar secara online untuk sebarkan tentang ilmu emas. Dan ilmu emas tu penting, dan lebih penting daripada ilmu tersebut adalah mentor. That's why, okay, next. That's why dalam public goal saya banyak mentor-mentor saya. Tu antara mentor-mentor saya lah. Tuan SK, Maha Guru Emas kita, Tuan Aziz Ali. Okay, next. Itu yang atas tu adalah tim saya, Amirul Farhan, Ustaz Ais, Mama. Mama tu adalah mentor. Dia bukan mentor biasa, mentor. Yang pegang tukul tu. Tu memanglah dulu itu tahun 2017 lah. Jadi segambar 2017, 2018, 2019. Okay, next. Tuan-puan boleh follow lah saya dekat blog. Blog saya tu memang dah berabuk lah. Dah ada sawang, dah ada laba-laba. Rasanya ular sawang pun dah hidup dekat situ. Last saya update pun 2018 I think. Tapi tak ada masalah tu. Artikel dalam tu masih lagi berguna dan diguna pakailah sampai hari ni artikel-artikel dalam tu. Kemudian dekat YouTube pun saya belajarlah sikit-sikit. Ada post, ada beberapa sikit video-video saya sendiri bagi talk dekat dalam YouTube. Dekat dalam Telegram saya pun ada channel saya sendiri. Tuan-puan type je Syawal Imran. InsyaAllah semua social media platform saya pakai nama yang sama. Okay, next.
Yang color black ni, ini Instagram saya. Tuan-puan bolehlah nak follow, nak apa. Saya ni tak adalah handsome sangat nak post banyak gambar dekat dalam Instagram. Okay. Kemudian yang belah-belah kanan tu adalah saya punya Facebook. Boleh add friend lah. Tapi saya akan utamakan those yang bukan klien lah, bukan customer, sebab kita nak menyebar luaskan maklumat, ilmu. Siapa yang dah klien dan juga dealer, boleh follow saya, tak ada masalah. Okay, next. Saya sudah habis ni kot. Okay, so macam saya cakap tadi, so semua media social media platform saya gunakan nama Syawal Amron. So tu dia ada terganggu sikit. So type je SYAWAL Syawal Amron. AMERON. Kalau tak reti je Cameron Highland buang C je. Itulah nama bapak saya. Okay, settle. Alhamdulillah 1 jam 18 minit. Kita start 10 minit lewat, 1 jam 8 minit. Alhamdulillah. Okay, saya baca ni sikit komen. Saya serahkan stage balik kepada Nana. Okay, terima kasih Cik Syawal. Okay, so tu serba sedikit perkongsian daripada Al. Okay, so untuk tidak melengahkan masa sebab pun dah agak malam, kita terus ke Nana punya slide. Sekejap Okay, so sebelum masuk ke bahagian fire sales, sekarang Public Gold tengah jalankan special edition Raya Combo, yang mana dalam special edition Raya Combo ni ada 2 gram Raya edition tahun ni, tahun 2020. Cumanya dia ada 2 design yang berbeza. So kalau mana dealer-dealer customer-customer ni dah biasa dah, sudah tahu dah yang kita ada promosi ni. So ini adalah promosi sekarang, 2 gram, so limited to 500 set sahaja. Okay, dengan harga RM599 untuk outright purchase ataupun full payment kita panggil, dan RM600 untuk sesiapa yang ingin buat easy payment. Easy payment sebanyak 4 kali ya. So sebulan dalam RM150, selesai 4 bulan akan dapatlah 2 gram Raya Combo ni. Okay, so fire sales kita malam ni. Okay, untuk pembelian fizikal biasa, Nana open 1 dinar ke atas dengan 10 gram bunga emas ke atas. Boleh buat EPP 4 dengan EPP 10 with EPP premium. Okay, untuk jadi dealer PGBO, Public Gold Business Owner, so kita ada beberapa choice. So tuan-puan boleh buat pilihan mana satu yang berkenan untuk menjadi dealer. Okay, salah satunya adalah menggunakan GAP, Gold Accumulation Program, yang mana untuk jadi dealer biasa 30 gram GAP sahaja. Untuk jadi priority dealer 50 gram GAP berserta dengan wildcard. Wildcard ni adalah 0.5 gram emas ya. Dia adalah emas, cuma kita panggil dia wildcard. Sebabnya wildcard ni dia special, ada nama kita, PG code kita dan status kita dengan Public Gold. Contohnya kalau kita adalah seorang priority dealer, so dekat wildcard tu dia akan tulis priority dealer. Okay. Okay, kalau tak nak masuk gap tadi, kita boleh masuk untuk Dina baru, yang baru sahaja launch bulan 5 ni, awal bulan 5 hari tu. Untuk
untuk jadi normal dealer hanyalah 8 dinar, hanya perlukan 8 dinar. So 5 sama ada pilihan tu terpulang, maksudnya nak 1 dinar tu 8 keping ke, ataupun macam ni lah pilihannya 5 dinar sekeping, 1 dinar 3 keping berserta dengan wildcard. Boleh buat EPP 10 with EPP premium. Ini untuk normal dealer set. Untuk priority dealer set 16 dinar, 10 dinar, 5 dinar, 1 dinar, ataupun boleh je 16 dinar, 1 dinar 16 keping, ataupun mungkin 5 dinar 2 keping, 5 dinar 3 keping. Semua tu terpulang lah. Pilihan terpulang pada tuan-puan, cuma dia punya nilai adalah untuk jadi priority dealer adalah 16 dinar berserta dengan wildcard, dan boleh buat EPP 10 with EPP premium juga. Okay. Atau pilihan terakhir, boleh juga kalau contohnya lah tak nak get, lepas tu tak berminat dengan dinar, memang suka pada gold bar, so Nana buka juga untuk bunga emas punya promosi untuk jadi dealer 30 gram, untuk menjadi priority dealer 50 gram. Ni pun sama, terpulang pada tuan-puan nak dia punya pilihan gram tu macam mana, 10 gram darab 3 ke, 20 gram 10 gram ke, tu terpulang. So sama juga EPP 10 with EPP premium berserta dengan wildcard. Okay. Cumanya promosi hanyalah sah sehingga malam ini sahaja 11.59 malam. So ada lagi dalam 2 jam macam tu. Sebab sekarang 10. Okay. Sekarang baru nak menjejak ke jam 10 malam. So ada lagi dalam 2 jam. Okay, so sesiapa-siapa yang berminat untuk grab mana-mana promosi yang kami sediakan, boleh WhatsApp Nana kat nombor tertera 0123495916 atau 0179379916, ataupun boleh juga WhatsApp dengan speaker kita Encik Syawal dekat nombor yang tertera yang bergerak tu. Mana-mana yang tuan-puan ni lah mudah untuk berbicara. Okay, so kalau sesiapa yang berminat boleh screenshot mana-mana offer tadi ataupun boleh WhatsApp kami tanya balik dengan offer. Cumanya Nana nak remind balik dia punya promosi hanyalah sehingga malam ini sahaja. Okay, so itu sahaja promosi untuk malam ni. So Nana teruskan dengan kita punya lucky draw. Okay. So siapa yang belum buat belum register sekarang, sempat lagi. Okay. So Nana akan buat untuk lucky draw. Semua dah register. Kita akan buat lucky draw. Okay, cara lucky draw dia simple je. Nana akan klik start and stop. So sesiapa punya nama yang naik, sesiapa nama yang naik boleh screenshot terus, sebab kadang-kadang takut nak reply kat dalam Facebook lambat, kadang line lag kan. Screenshot nama tersebut, lepas tu WhatsApp dekat Nana terus, dekat 0179372916 yang nama bergerak ni, Nana ni. Terus cakap nama saya naik, lepas tu Nana akan tahulah siapa yang ni. Okay, so Nana start untuk lucky draw malam ni. Okay, so sebabkan hari ni kita punya viewer cecah 200 orang. So kita adalah grand prize which is 0.5 gram gold bar. Okay, so Nana start dengan fourth prize dulu, yang mana hadiahnya adalah berupa RM10 C-Wallet. Okay, jangan lupa macam Nana cakap tadi, screenshot WhatsApp je kat Nana terus, ataupun kalau memang sempat untuk reply dekat WhatsApp, dekat Facebook, saya ada, boleh juga saya ada kat situ. Cuma nak memudahkan, nak lebih cepat, terus WhatsApp Nana, screenshot dan WhatsApp Nana.
So Nana start untuk Ford price. Bismillahirrahmanirrahim. So Nana stop Okay, so pemenang pertama Muhammad Nazruddin bin Muhammad Toha. Ada tak? So, kalau ada, boleh screenshot WhatsApp dekat Nana. Nana bagi masa dalam 10 saat. Kalau Nana tak dapat WhatsApp ataupun tak ada dalam komen, so Nana akan redraw kepada orang lain. Okay? So Cik Nazruddin bin Muhammad Toha ada tak? Okay, Cik Nazruddin ada tak? Kalau ada, boleh screenshot terus WhatsApp Nana ataupun terus masuk ke dalam komen. So kalau tak ada, kita akan redraw. Nana buat countdown 5 ke 1 So Cik Nazruddin 5. Cik Nazruddin bin Muhammad Toha 4. Cik Nazruddin bin Muhammad Toha 3. Cik Nazruddin bin Muhammad Toha 2. Cik Nazruddin bin Muhammad Toha 1. So tak ada Ke ada siapa yang nampak komen? Kalau tak ada, Nana redraw. Okay, Nana redraw Okay, kita start. Puan Nurlita Mohta. Puan Nurlita Mohta ada tak? Boleh screenshot, angkat gambar. WhatsApp kat Nana sekarang. Ataupun boleh masuk dalam komen. Ada tak? Puan Nurlita Mohta 5. Puan Nurlita Mohta 4. Puan Nurlita Mohta 3. Puan Nurlita Mohta 2. Puan Nurlita Mohta 1. Oh, tak ada orang semua ni. Nana redraw
Cik Rusdi Maharif. Ada tak? Cik Rusdi Maharif. Okay. Okay. So, Nana tak dapat apa-apa WhatsApp juga ni. So, Nana redraw sekejap Ada yang minta Nana refresh. So, Nana refresh sekejap. Mana tahu ada nama yang tak masuk kan? Okay, sekejap Kita refresh. Okay, so kita mula balik. Muhammad Rafi bin Yusof. Muhammad Rafi bin Yusof ada tak? Nana dah refresh ni. Tapi tak ada yang menyaut. Muhammad Rafi bin Yusof ada. Dah ada. Muhammad Rafi Yusof Nana nampak. So Nana redeem Tanya Cik Rafi. So nanti WhatsApp Nana. Okay, so kita teruskan dengan third prize RM20 PG Mall credit. Okay, ramai suruh Nana spin lama sikit. So Nana biar lama sikit Kita tengok siapa yang dapat. Okay, Nana stop Syarizal bin Syari. Ada tak? Syarizal bin Syari. Syarizal bin Syari. Cik Syarizal bin Syari. Okay, Cik Syarizal Syari. Okay, redeem Okay, tanya Cik Syarizal. Okay, so kita teruskan second prize. RM20 juga. C-Wallet. So nanti Cik Syarizal WhatsApp Nana Eli Izzuan. Tadi nak nampak nama Eli Izzuan ni. Eli Izzuan. Eli Izzuan pun ada. Okey, dah ada juga. Tahniah Eli Izzuan.
Nanti minta Ali Izzuan WhatsApp Nana juga Okay, so kita pergi ke grand prize. 0.5 gram swing. Yang ni kita biar lama sikit Bismillah. Okay, Nana stop Bismillahirrahmanirrahim. Mirna Amir. Tanya kepada Mirna Amir. Ada tak Mirna Amir? Tolong reply. Puan Mirna Amir. 0.5 gram. Mirna Amir, mana? Cepat, kalau tak sempat nak screenshot pun terus WhatsApp Nana pun tak apa. Mirna Amir. Okay, ni kita bagi masa sikit tengok ada tak reply. Redraw Ni Nana buat countdown lah. Okay, Mirna Amir 5. Mirna Amir 4. Mirna Amir 3. Mirna Amir 2. Mirna Amir 1. Ada tak? Tak ada dah tu. Tak ada lah tu. So Nana redraw Okay, so Nana start. Mirna baru reply. Oh ada? Ada. Tapi kita dah start redraw. Kali ni kita bagi lama sikit. Kita tengok siapa yang kena. Mirna sila rujuk dengan staff lah. Saya tak ada kaitan dengan apa-apa isu yang berlaku malam ni. Last. Zulkifli. Zulkifli ada tak? Zulkifli Jamil. Ada. Okay, so Nana redeem Cik Zulkifli. So nanti Cik Zulkifli minta WhatsApp Nana juga So itu sahaja. Okay, Nana. Ya. Boleh redraw? Boleh pusing lagi sekali tak? Tak boleh Nak pusing lagi sekali? Saya nak bagi buku. Satu percuma. Oh, nak bagi.
Nak bagi buku Boleh Nana tak redraw? Sekejap, Nana kena add on. Nana try, boleh tak add on? Tadi 215. Dah habis 0.5 gram, turun 180. Rugi. Saya buka juga. Tadi janji 300 baru nak bagi buku kan. Tak apalah. Rezeki Syawal. Ataupun yang tu kita buat ni je lah Cik Syawal. Buat secara manual. So nanti kita, sebab Nana ada senarai yang berdaftar. So kita buat secara manual. So nanti kita umumkan je. Boleh? Sebab nanti, kan nanti Nana buatkan. Nanti bagi tu saya, nanti saya akan umumkan saya punya Facebook. So semua boleh follow saya punya Facebook dengan Telegram saya. Nanti saya akan bagi tu kat situ. Alright? Okay. So terima kasih banyak. Cik Syawal ada nak cakap apa-apa ke sebelum kita tamatkan seminar kita malam ni? Nasihat ke? Saya dah banyak bagi nasihat kau tadi. Berdas-das. Habis dah. Pecah hati semua. Okey, tak apalah. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Kalau tersilap fakta dan sebagainya. Yang silap boleh betulkan. Ibu, ayah yang sedang menonton, saya minta maaf kalau bahasa kasar. Adik-adik, kalau bahasa kasar jangan ikut. Bahasa yang baik-baik tu tolong ikut. Itu sajalah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okay, terima kasih Cik Syawal. Okay, terima kasih juga kepada semua yang dah join Facebook Live kita malam ni. So untuk semua pemenang tadi minta WhatsApp Nana dan nanti kita akan umumkan satu lagi grand prize buku Cik Syawal melalui Facebook Cik Syawal, dan kalau kita dapat detect dia punya nombor telefon, kita akan terus kontak dengan pemenang lah. So rasanya itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.